Terima kasih. Pertama sekali saya di bawah tajuk 040200 pengurusan amanah dan security. Kita telah berhujah tentang isu BENAS, di mana ada rancangan oleh Kinabatangan tadi sebut ni, ahli perniagaan yang berjaya, Bumiputra Said Mohtar, berniat untuk delistkan syarikat BENAS itu daripada bursa. Dan saya ingin dapatkan penjelasan dari kementerian, apakah pendirian kementerian tentang ada langkah untuk delistkan BENAS ini, sama ada kerajaan akan menggunakan golden share dia untuk menghalang segala tindakan yang ada kemungkinan akan memudaratkan kepentingan masyarakat petani dan juga food security kita atau keselamatan makanan. Itu perkara. Kedua ialah dalam isu dalam tajuk 0800 lembaga hasil dalam negeri. Saya ingin bawa perhatian, sebelum ini pernah didedahkan ada beberapa tokoh perniagaan dan politik telah menghantar wang keluar dari negara melalui money exchange. Itu telah baru-baru saja mengesahkan bahawa Bank Negara telah mengakui perkara ini berlaku dan mengikut laporan telah beratus ribu dan beratus juta telah dikenakan denda kepada tokoh-tokoh tersebut. Saya ingin tahu sama ada sama ada langkah yang diambil itu adalah hanya terhadap money exchange dengan penarikan pengurusan wang itu dengan penarikan lisen, atau juga ambil tindakan terhadap mereka yang terlibat. Akhir sekali juga dalam lembaga hasil dalam negeri, saya juga ingin tahu dengan pengumuman kita akan melaksanakan GST. Mengikut konsepnya ialah GST hanya kenakan sekali saja. Maksudnya peringkat-peringkat tertentu mereka akan dapat balik rebate secepat mungkin. So saya ingin tahu penyediaan lembaga hasil dalam negeri, berapa lama mereka ambil masa untuk rebate kepada peniaga-peniaga, supaya mereka ada persediaan. Sebab yang menjadi masalah bukan isu peringkat terakhir, tetapi ramai yang melibatkan pengimportan, processing dan lain-lain. Mereka menghadapi tekanan bayaran kalau lembaga tidak cekap untuk mengembalikan cukai yang telah dikutip dari mereka. Dan ini telah dalam pengalaman negara lain, ada setengah-setengah perniagaan bankrupt, ada akibat daripada pengembalian cukai itu tidak cekap atau tidak mengikut tempoh. Dengan itu saja saya ucapkan terima kasih. Ya, Titi Wangsa. Terima kasih, Musi. Saya ingin merujuk kepada butiran 020600, iaitu pemberian penyelenggaraan jalan raya kepada wilayah persekutuan. Saya ingin tahu daripada 36 juta yang diperuntukkan kepada untuk penyelenggaraan jalan raya kepada wilayah persekutuan ini, apakah kerja-kerja yang telah diperuntukkan oleh kerajaan untuk 36 juta ini? Ini adalah kerana kalau saya lihat di wilayah persekutuan ini, banyak jalan-jalan raya yang kerap kali apabila kita mohon untuk mereka memperbetulkan penyelenggaraannya, alasan yang lebih kadang-kadang banyak bajet tidak ada. Jadi saya nak tahu bahawa 36 juta ini, adakah dia diberi peruntukan kepada pihak DBKL atau pihak Kementerian Wilayah secara khusus? Yang kedua, saya juga ingin tahu pemberian khas kepada wilayah persekutuan
iaitu 020800 sebanyak 30,9 juta. Kalau tahun lepas kita nampak 39 juta, tahun ini juga 39 juta. Jadi saya nak tahu pemberian secara terperinci, apakah pemberian khas ini. Yang ketiga, saya juga ingin bertanyakan mengenai 021000, bantuan kewangan kepada Indah Water Konsortium Sdn Bhd IWK sebanyak 200 juta. Seperti mana yang kita tahu bahawa IWK ini adalah satu syarikat pada mulanya telah diswastakan kepada pihak swasta dan akhirnya kembali semula kepada pihak kerajaan. Adakah pembelanjaan 200 juta ini adalah satu pembelanjaan untuk menampung kerugian IWK kerana tidak dapat mengutip wang daripada isi rumah yang ada dalam Malaysia ini. Kemudian saya juga ingin menyentuh dari segi butiran 021100, bayaran untuk sektor strategik, iaitu sebanyak 1.575 bilion. Boleh tak kita tahu, saya tahu sama ada apakah dia sektor strategik yang dibajetkan sebanyak 1.5 juta. Akhir sekali yang pengurusi, untuk butiran 02200, kita lihat bahawa sebanyak 939,230 telah diperuntukkan kepada KL International Airport Berhad, KLIB. Adakah ini bersangkutan dengan peruntukan yang dikeluarkan untuk menampung kekurangan dari segi pembinaan KLIA 2? Sekian, terima kasih. Ya, Ipoh Timur. Belakang sekali. Tanjung. Ya. Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang yang diberikan, di mana saya ingin merujuk kepada maksud bekalan 10 pembendaharaan butiran 060000 perkhidmatan custom. Datuk Pengerusi, kebanyakan restoran dalam Malaysia mengenakan cukai, mengenakan charge perkhidmatan 10% terhadap pelanggan restorannya. Banyak pihak berasa keliru atas sebab terdapat restoran yang memampaukan charge 10% ini sebagai cukai perkhidmatan, manakala cukai perkhidmatan 6% yang dikutip oleh pihak custom pula dipaparkan sebagai cukai kerajaan. Ini memberi satu gambaran seolah-olah kerajaan persekutuan mengenakan cukai 16% ke atas seseorang pelanggan restoran. Padahal kerajaan persekutuan hanya mengenakan cukai perkhidmatan 6% ke atas restoran-restoran yang nilai jualan setahun melebihi 3 juta ringgit atau 250,000 ringgit sebulan. Jadi seseorang pelanggan terpaksa membayar tambahan 16 ringgit sebagai bagi setiap 100 ringgit yang dibelanjakan olehnya dalam sesebuah restoran. Ada orang yang cuba mengambil kira charge perkhidmatan ini sebagai tips yang dibayar kepada sesebuah restoran. Akan tetapi mengapa kita perlu membayar tips tersebut yang lebih merupakan yang bersifat mandatory, jikalau tahap perkhidmatan sesebuah restoran itu kurang memuaskan. Datuk Pengerusi, jikalau kerajaan persekutuan sememangnya berjiwakan rakyat, saya berharap charge perkhidmatan seperti ini dapat diharamkan melalui pindaan ke atas Akta Cukai Perkhidmatan 1975. Walaupun Akta Perihal Dagangan 1972 menyatakan sebarang cukai, duty atau charge-charge lain merupakan sebahagian daripada harga, di mana operator-operator restoran tidak boleh dihalang daripada mengenakan charge perkhidmatan jikalau pihak restoran telah menyatakan secara jelas dalam mana-mana bahagian restoran tersebut. Kegagalan untuk memaparkan charge perkhidmatan yang akan dikenakan dalam mana-mana bahagian restoran tersebut akan menyebabkan tindakan diambil oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan di bawah Seksyen 14A Akta Perihal Dagangan 1972. Ini adalah tidak mencukupi. Jikalau tindakan-tindakan hanya diambil berdasarkan aduan-aduan yang dikemukakan secara rasmi kepada pihak kementerian. Saya mengecam pengenaan charge perkhidmatan tersebut sebagai satu helah peniaga untuk mendapatkan keuntungan berlebihan. Dalam keadaan ekonomi yang semakin merosot, pengenaan charge perkhidmatan akan menyebabkan semakin kurangnya pelanggan untuk melawat ke sesebuah restoran dan lebih sudi untuk makan bersama dengan keluarganya dalam rumah.
akhirnya perniagaan restoran secara keseluruhannya akan terjejas juga. Saya rasa pihak custom perlulah sentiasa membuat pemantauan terhadap restoran-restoran ini, kerana jikalau tiada tindakan penguasaan yang diambil terhadap mereka, maka ada banyak restoran yang akan mengambil peluang ini untuk mengenakan charge-charge yang sebenarnya tidak perlu dikenakan atau cukai yang tidak perlu dikenakan terhadap pelanggan-pelanggannya. Yang kedua adalah berkenaan dengan isu penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang, di mana saya rasa ini adalah satu isu yang penting, satu isu di bawah Kementerian Kewangan, kerana Penang Port Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik penuh oleh Menteri Kewangan diperbadankan. Tapi sehingga hari ini penswastaan tersebut tidak dapat disempurnakan. Dan baru-baru ini terdapat rungutan daripada Penang Port Sdn Bhd, di mana mereka menyatakan Penang Port Pelabuhan Pulau Pinang telah mengalami kerugian berpuluh-puluh juta ringgit setahun kerana semua perjanjian tidak dapat dicapai, tidak dapat ditemeterai kerana penswastaan yang tidak dapat disempurnakan. Saya berharap pihak kementerian dapat memberi satu status yang terkini berkenaan dengan penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang, di mana saya rasa adakah cara yang lebih baik selain daripada menswastakan ke pelabuhan tersebut kepada Tan Sri Saimota, dan jikalau ada cara yang lebih baik, saya harap Pelabuhan Pulau Pinang ini dapat dikekalkan dalam tangan rakyat dan bukan seorang tycoon seperti Tan Sri Saimota. Sekian, terima kasih. Ya, sila Yang Amat Menteri. Ya. Boleh satu kongsi? Sila Yang Amat Menteri, boleh celah. Boleh celah. Ya.